Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, bertemu lagi kita pada minggu ini tanpa membuang masa. Kita terus ke sesi pembelajaran kita. Masih lagi dalam tajuk atau unit yang sama, unit 15. Perpaduan memajukan negara. Kali ini kita akan belajar dalam aspek atau kemahiran menulis apa yang nak ditulis. Baik, pada akhir sesi pembelajaran kita ni kamu akan dapat mengedit atau memurnikan karangan jenis surat kiriman tidak rasmi. Apa maksud mengedit dan memurnikan ni? Kamu betulkan apa yang salah pada surat kiriman tidak rasmi yang akan kita bincangkan selepas ini. Macam yang saya bagi tahu tadi, yang kita nak bincangkan, yang kita nak edit, yang kita nak murnikan, yang kita nak betulkan ialah surat kiriman tidak rasmi. Surat kiriman tidak rasmi ini kamu telah belajar ketika kamu tahun 4. Formatnya, cara penulisannya kamu telah belajar masa kamu tahun 4. Baik, kita ingat semula, kita ingat balik format penulisan surat kiriman tidak rasmi ini. Yang pertama, mestilah ada alamat penulis, alamat pengirim, alamat orang yang tulis surat itu, alamat orang yang kirim surat itu. Kalau kamu tulis, alamat kamulah. Dan selang satu baris mestilah ada tarikh. Ini tarikh. Mestilah ada tarikh. Bulan, cara tulis bulan ni huruf pertama je. Huruf pertama saja, huruf besar. Yang lain huruf kecil. Kalau surat rasmi, surat kiriman rasmi, tarikh ni apa ni, bulan, semua huruf besar. Kalau surat tidak rasmi, huruf pertama sahaja huruf besar, yang lain huruf kecil. Kemudian di hujung ni mesti ada titik. Mesti ada titik noktah, samalah dengan surat rasmi. Baik, nombor 1 tadi format dia alamat pengirim, alamat penulis, selang satu baris, tarikh. Cara tulis tarikhnya macam ni. Cara tulis alamatnya macam ni. Ini tak ada masalah. Format dia betul Format surat tidak rasmi ini betul. Yang salahnya ni penulisan dia ni, ada yang salah ni, ada perkataan salah, ada ayat salah. Yang itu yang kamu kena edit, kamu kena betulkan lepas ni. Baik. Kemudian format yang ketiga mesti ada pembuka kata. Pembuka kata ni macam mana? Contohnya dia dah bagi ni. Buat tatapan sahabatku Chong Seng di Segamak Johor. Semoga sihat sejahtera. Saya di sini sahaja biasa-biasa. Ini ada kesalahan di sini. Ada kesalahan di sini. Jadi kamu kena betulkan kesalahan ini. Kena betulkan kesalahan ini. Lepas ni saya terangkan nak buat macam mana. Baik. Format yang pertama tadi mesti ada alamat pengirim, yang kedua tarikh, yang ketiga mesti ada pembuka kata. Kemudian yang keempat mesti ada kata ganti nama diri, kata panggilan, kata ganti nama dirilah. Kata ganti nama diri siapa? Kata ganti diri penerima surat ini. Kalau kamu hantar kepada kawan kamu tu lelaki, biasanya saudara lah. Kalau kawan kamu itu perempuan, saudarilah. Kalau hantar kepada ayah kamu, gunalah ayahanda, ayahanda. Kalau ibu, bonda.
Kalau abang, ke kanda. Kalau kakak pun sama, ke kanda. Kalau adik, lelaki ke perempuan, adinda. Tapi biasa surat saudara-saudari je. Okay, yang pertama tadi alamat. Alamat penulis. Yang kedua tarikh. Yang ketiga pembuka kata. Yang keempat kata ganti nama diri penerima surat. Kemudian tulislah macam biasa. Ini kamu dah belajar dah. Ini dah kamu belajar, dah belajar. Saya cuma nak ingatkan balik, nak refresh balik. Baik, tulis karangan ceritalah apa yang kamu nak cerita. Kemudian setelah selesai karangan kamu, mesti ada di sebelah kanan, ni sahabatmu ini. Ini namanya pengakuan penulis. Pengakuan penulis, pengakuan pengirim surat ini. Yang benar ke, sahabatmu ke. Kalau hantar surat kepada ayah kamu, anakmu ke. Yang penting mesti ada pengakuan penulis. Biasanya yang benar lah, nak selamat tulis yang benar je. Umum boleh guna pada siapa-siapa. Dalam contoh ni dia guna sahabatmu. Yang saya nak tekan ni belakang ni. Mesti ada koma. Mesti ada koma. Kalau yang benar, koma. Kalau anakmu, tulis anakmu, koma. Koma mesti ada. Bawahnya format yang terakhir sekali, tanda tangan, sign mesti ada. Itu sahaja format surat kiriman tidak rasmi. Baik. Balik kepada tujuan asal kita, objektif kita, apa yang kita nak capai hari ini, ialah kamu perlu edit, kamu perlu kenal pasti mana yang salah dalam contoh karangan ini. Contoh ni kamu boleh tengok pada buku teks muka surat 85. Buku teks muka surat 85 lah. Kamu akan nampak contoh karangan ini. Dan contoh ini formatnya betul, tak ada masalah. Cuma penulisannya ada yang salah. Okay. Kesalahan pertamanya tadi, ni. Buat tatapan sahabatku. Chong Seng di Sigamak Johor, semoga sihat sejahtera. Saya di sini sahaja biasa-biasa. Yang ini ayatnya tak betul. Tukarlah. Kamu buatlah saya di sini sehat sahaja pun dah boleh. Saya di sini bahagia bersama keluarga tercinta pun boleh, tak ada masalah. Yang penting ayat yang kamu buat tu betul. Kemudian apa yang salah yang kedua ni? Dia mesti ada koma, mesti ada koma. Saudara, koma. Saudari, koma. Mesti ada koma. Ingat, lepas kata ganti nama diri pada surat kiriman tidak rasmi ni, mesti koma, bukan titik, koma. Ada koma. Itu kesalahan kedua. Baik, apa kesalahan ketiga dia? Bagaimanakah keadaan saudara di sana? Tak ada masalah. Masih sibukkah lagi dengan urusan dan tugasan sekolah? Tiada masalah. Biar apa pun yang sedang saudara lakukan, saya doa agar semuanya berjalan dengan lancar. Tak ada masalah. Perenggan ini tak ada masalah. Okay, terus ke perenggan ke ini perenggan kedua. Ini perenggan kedua. Atas ni, ni dipanggil apa ni? Pembuka kata ni kita tak kira lagi. Pembuka kata ni format dia. Karangan kamu bermula di sini ni. Bagaimanakah ni perenggan pertama? Ini perenggan kedua. Okey, tengok perenggan kedua. Dalam surat saudara yang lalu, saudara ada bercerita tentang kedai basikal ayah saudara. Kedai basikal ayah saudara. Okey, tak ada masalah. Kedai itu maju kerana mendapat sambutan dari pelanggan yang berbilang bangsa. Ada kesalahan di sini. Baik. Kedai itu maju kerana mendapat sambutan dari pelanggan yang berbilang bangsa. Apa yang salah di sini? Ada dua kesalahan. Yang pertama dari, yang kedua pelanggan. Dari ini sepatutnya apa? Daripada.
Daripada dari ni ingat, dari ni untuk tempat, untuk masa, untuk jarak. Selain daripada itu kena guna daripada. Baik. Pelanggan, bukan pelangan, pelanggan. Ada double G, ada 2 G. Pelanggan yang berbilang bangsa. Baik. Itu contoh yang saya bagi. Selebihnya kamu perlu cari sendiri, betulkan sendiri, mintalah bantuan siapa-siapa yang ada di rumah kamu. Kalau agak-agak dah tak ada orang nak bincang dengan siapa dah tak boleh, bolehlah tanya saya. Mesej atau mesej lah. Kalau telefon nanti habis kredit pula. WhatsApp free. Jadi buat di mana? Buat pada buku sepatutnya buat pada buku penulisan. Tapi buku penulisan kamu ada di sekolah. Ada di sekolah. Jadi kamu masa bayaran awal apa ni sebelum buka sekolah tu, masa bayar yuran tu, bukan bayar yuran, bayaran awal persekolahan tu, kamu ada dapat 2 buku warna hijau tu, buku penulisan tu, ada 2. Saya baru guna 1, ada 1 lagi, sepatutnya kamu ada 1 lagi. Buku penulisan yang warna hijau tu, buku yang panjang yang besar warna hijau tu. Jadi kamu buat di situ dulu. Buat masa sekarang saya tak berani lagi untuk ke sekolah. Adalah masalah yang masalah COVID. Jadi saya tak berani untuk ke sekolah lagi. Jadi kamu guna buku kedua kamu tu. Kamu baru guna 1 buku hijau tu. Sebab saya memang guna 1 je. Sepatutnya ada 1 lagi. Guna buku itu. Kalau tak ada, kamu boleh buat pada kertas kajang lah. Kertas kajang atau test pad tu. Buat di situ dulu. Jadi saya harap dah clear. Dah tahu nak buat dekat mana. Jangan tanya cikgu, tak ada buku penulisan, cikgu dengan cikgu buku penulisan. Tak, kamu ada 1 lagi buku warna hijau tu. Guna buat pada buku itu dulu. Buat pada buku itu. Kalau tak ada buku tu, dah hilang ke, kamu dah conteng ke, buat pada test pad. Dan tak perlu hantar lagi. Saya akan kutip bila saya rasa nak kutip. Tunggu masanya. Nanti saya akan bagi tahu kemudian. Yang penting kamu buat dulu tugasan ini. Okey, mudah sahaja. Sekian saja untuk sesi kali ini. Macam biasa, saya harap kamu semua belajar di rumah, jangan buang masa, jangan buat perkara yang tak ada faedah. Belajar di rumah, masa belajar, masa main, nak main apa sekarang, tak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah juga kena tangkap, masuk penjara, padan muka. Baik, macam saya bagi tahu tadi, tak perlu hantar tugas saya ini, saya akan kutip, saya akan maklum kemudian. Bila tu kemudian. Yang penting kamu jalankan tanggungjawab kamu, selesaikan tugasan ini. Baik, sekian saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.